Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk sains tahun 3 hari ini, Ustazah akan dah belajar kan? Okey, untuk permulaan awal tajuk manusia tahun 3, awak lebih kepada gigi. Apa fungsi gigi? Lepas tu, kalau apa fungsi gigi, contoh gigi kacip untuk memotong makanan. Okey, apa punca gigi rosak? Apa amalan baik untuk gigi? Apa kerata retas gigi? Apa beza gigi kekal dengan gigi susu? Okey, itu untuk gigi. Untuk hari ini saya nak fokus kepada pentingnya makanan. Okey, makanan yang kita makan sehari-hari tu. Apa pentingnya? Contoh, karbohidrat macam nasi. Pentingnya untuk memberi tenaga. Tapi hari ini saya fokus sikit sahaja, iaitu air untuk mengawal suhu badan. Saya ulang semula. Air untuk mengawal suhu badan. Okey, maksudnya keseluruhan badan kita perlukan air. Dari hujung rambut sampai hujung kaki. Itu melibatkan sistem peredaran darah. Saya akan terangkan semula. Sebab ini adalah topik ulang kaji. Ada benda saya jelaskan ini tak ada dalam buku teks. Tapi benda ni berkaitan dengan sains. Mungkin awak belajar nanti masa sekolah menengah ke apa, tak kisah. Sebab apa yang kita belajar adalah ilmu untuk masa hadapan juga. Okey, sekarang mula-mula mengenai air. Air fungsinya untuk mengawal suhu badan. Okey. Apa yang kita ambil? Air. Contoh, hari yang panas, kita perlukan air yang lebih. Betul? Bila hari hujan, air tu kena kurang. Kalau tak penat dah nak kita andaskan. Dah lah sejuk hujan kan. Macam tu lah. Kalau duduk kat salji pula macam mana? Maksudnya mungkin dia minum kurang air. Tapi kena pastikan air yang cukup. Sebab air diperlukan untuk memproses seluruh sistem badan kita. Daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Okey. Sekarang yang perlu awak tahu juga adalah kaitan dengan makanan seimbang. Nak tengok ada kan? Kalau tak ambil makanan seimbang, apa jadi? Gigi rosak semua kan? Okey, itu sedikit. Kalau makan makanan manis, gigi rosak. Rongak apa semua kan? Itu satu perkara biasa. Okey, sekarang saya nak cerita pentingnya air putih. Pentingnya air putih. Ustazah, air putih tu apa? Adalah air semula jadi. Awak panggil air jarang ke, air masak ke, air mineral ke, daripada perut bumi, sungai ke, air terjun kan? Yang tu tak ada tercampur apa-apa bahan kimia kan? Kalau air sungai tu bersih dapat puncanya kan? Tu pun jadi air putih tau. Air mineral yang bersih. Okey. Sebab sekarang dengan Selangor juga hari ni kan, 2-3 hari kan masalah air kan. Betul. Sebab pentingnya air yang putih berbanding kita minum air manis, air teh ke, air kopi ke, mik moba ke, apa-apalah, tilaf ke, semua tu adalah air manis. Kenapa? Apa beza air manis dengan air putih? Air putih, awak letak dalam botol sampai seminggu awak buka botol dan try eksperimen kan. Air tu tak berbau. Sebab dia air putih. Air putih. Air yang bersih sepatutnya. Bila awak tinggalkan air manis kat sekolah, awak tak tahu kan perasaan kan? Awak tinggalkan air sirap, contoh awak dah beli. Awak lepas 2 hari, air tu berkelodak. Air tu dah jadi masam. Itu maksudnya, bila kita ambil air manis, terlalu berlebihan. Sampai 8 gelas sehari. Minum air gas. Ustazah, saya suka saya pergi McDonald's. Saya suka pergi Burger King. Pergilah. Tapi berpada-pada minum air karbonat dia tu. Jangan sampai Burger King 1 hari ni, McDonald's 1, Starbucks lagi. Pergilah semua tempat mahal ke, tempat murah ke. Bila terlalu ambil air manis yang dah bercampur dengan gula, berwarna lagi kan. Sekarang air nak menarik, air biru, air hijau, air oren. Sebab nak lagi menarik, tambah warna. Ya, menarik. Tapi dia ada efek kepada kesan, kepada kesihatan. Sama juga, contoh awak dah beli air gas, Twister ke apa ke kan, air apa-apalah, dia dah simpan dekat kilang lama tau. Bila nak pastikan bila benda tu lama, dia akan masukkan bahan pengawet. Bila masukkan bahan pengawet supaya tahan lama, maksudnya dia memasukkan unsur tambahan. Unsur tambahan yang logiknya memang tidak diperlukan dalam sistem tubuh badan. Okey, logiknya macam ni. Awak buat air teh kat rumah. Awak biarkan lepas 3 hari. Macam tu je. Semua datang tak? Datang. Sebab dia manis. Ataupun lepas 3 hari awak cek air teh awak tu. Masam ke tak? Ada rasa kan? Masam kan? Sebab benda tu, air manis dia dah bercampur dengan unsur lain. Saya kata, unsur gula, unsur pengawet, unsur pewarna.
Kalau air putih hok biar je macam tu, dia tak datang kan gula kan. Maaf, tak datang semut kan. Paling tidak pun semut tu datang. Sebab tapi tak boleh minum sebab takut lupa ingatan kan. Tapi air putih tu biar je, dia tak masam macam tu. Sebab air putih yang sebenar-benarnya diperlukan oleh dalam badan. Sebab tu kalau satu sungai beracun, air putih kita beracun, sebenarnya kita dah minum air beracun untuk tubuh. Itu pentingnya air bersih yang betul-betul bersih. Dan kenapa kita, yelah kat Malaysia ni bila air kotor, kita tapis air tu. Guna apalah awak guna tu, kowe ke apa ke, tak kisah. Tapi betapa pentingnya air putih sebab dia membekalkan air untuk satu keseluruhan sistem tubuh badan. Okey, kenapa? Okey, salah satunya adalah kalau dah belajar juga, iaitu pelawas. Pelawas adalah untuk mencegah sembelit. Saya ulang semula. Pelawas daripada sumber buah-buahan dan sayur-sayuran, dia adalah untuk mencegah sembelit. Ustazah, kenapa pentingnya pelawas ni? Kenapa mencegah sembelit? Kenapa? Sebab bila sembelit, awak akan jadi najisnya keras. Bila najisnya keras, awak berisiko masalah kesihatan wasir. Daripada najis yang keras, kalau tak cukup minum air, awak tak ambil pelawas yang cukup, najis tu keras. Kan ada masalah, mungkin kepada masalah usus masalah usus, masalah kanser usus ke apa ke. Sebab benda tu daripada makanan, dan kalau tak cukup benda seimbang, dia akan mengganggu kepada masalah kesihatan. Okey, seterusnya awak dah belajar yang ni. Sistem pencernaan bermula daripada mulut dan bagaimana keluar sebagai najis dalam tubuh. Okey, kalau lagi detail, lagi banyak, lagi complicated belajar. Dia bermula daripada mulut kan, tukar kepada ileum, kepada esophagus yang bahagian tekak kerongkong ni semua, kepada perut, okey, hati, lepas tu kepada usus besar, usus kecil dan keluar sebagai najis. Okey, bila awak tak jaga kesihatan, awak makan sampai 6 kali sehari, daripada sarapan pagi sampai makanan lewat malam, sebenarnya logiknya awak sedang menyeksa tubuh badan. Kalau awak tak berpeluh pula, makan je apa sahaja tanpa kira, tambah semua, karbohidrat, pemanis, mentega, apa lagi, semua jauh campur. Awak tak kisah, tak kira apa kalori yang kita ambil. Maksudnya awak sedang menyeksa badan. Kenapa saya kata menyeksa badan? Maksudnya kita makan tanpa fikirkan organ-organ pencernaan yang bekerja ni untuk pada masa akan datang. Okey, kenapa Islam memberi hikmah kita berpuasa? Supaya badan kita sihat dan kita nak mengurangkan sebulan-bulan puasa tu, badan kita tu kurang penat bekerja. Sebab kalau tak usus besar tu bekerja je, nak buang berak, nak buang kencing, usus kecil kan. Lepas tu nak proses jadi najis lagi kan. Itu ada, kita tak nampak dengan mata kasar, tapi dalam badan kita tu, anggota-anggota dan organ-organ badan tu sebenarnya sangat penat bekerja bila kita tidak menjaga pemakanan sehari-hari. Dan kesannya bukan sekarang. Kesannya adalah jangka masa panjang, pada masa 20 tahun akan datang ataupun 30 tahun akan datang. Contoh sekarang, awak tahun 3, 9 tahun. Awak tambah lagi 20 tahun. 29 tahun akan datang. Maksudnya dah umur 30 dah, awak berisiko terdedah kepada kencing manis ke, jantung ke, kalau tak jaga pemakanan sekarang. Dan awak tak mulakan juga dengan amalan sihat awak, berjoging ke untuk melakukan peluh. Bila kita makan, lepas tu awak tak keluarkan secara berhemah lah kalau kira kan. Kalau nanti tak keluar bagai najis yang baik ke apa benda dia, awak menyimpan toksik. Toksik tu adalah racun dalam badan. Kalau awak perasan, tak pelik tau, umur dah 30, awak bekerja tanpa rehat dengan stres pula, awak dah sakit jantung, betul kan? Dah kencing manis, dah 30. Tak tunggu umur pencen lagi tau. Kalau umur pencen 50, dan kalau kita tak jaga gaya hidup dan pemakanan kita, nanti satu Malaysia, apalah satu apa ke, kalau tak jaga, kita adalah penghuni rumah hospital untuk masa tua kita. Okey, seterusnya, kenapa air juga penting dalam sistem peredaran darah? Dia tak adalah buku teks awak sebab ni ulang kaji, saya tambah apa yang sepatutnya boleh tambah sahaja.
Kenapa kita perlukan air? Sebab kita mengepam darah. Itu saya kata pada hujung rambut sampai hujung kaki. Kita mengepam darah. Kapilari darah tu nak bekerja. Macam mana nak proses jantung dengan peparu. Lain kan? Jantung lain, peparu lain. Ada belajar bila sekolah menengah benda ni tahu. Tapi saya nak bagi tahunya, bila darah tu akan mengangkut karbon dioksida daripada seluruh tubuh ke peparu. Lepas tu darah kena angkut bahan kumuh pula kan? Maksudnya peredaran darah tu dia bekerja dengan penat. Bila awak campur dengan stres, awak tak jaga makanan, okey, darah tinggi awak akan meningkat. Dia ada bacaannya kan? Mungkin 130 ke atas ke, adalah bacaannya kan? Ataupun berisiko juga, kalau tak jaga, dia akan menjadi darah rendah. Darah rendah. Bila darah rendah, awak mungkin terdedah kepada keletihan, nanti ada penyakit darah pula, anemia ke, leukemia ke, sebab sel darah putih ke, sel darah merah ke tak cukup dalam badan, hemoglobin semua tu kan. Bila benda tu masalah, dia memberi masalah kesihatan. Apa kaitan yang kita makan, yang kita proses kepada masalah kesihatan. Okey. Boleh jelas sistem peredaran darah. Okey, seterusnya adalah tadi. Kalau awak makan tak cukup pelawas, tak minum air, tak makan buah, tak makan sayur, nanti jadi sembelit kan? Kenapa? Kenapa sembelit? Sembelit tu najis yang keras. Bila najis tu keras, dia akan menyumbang kepada masalah buasir, iaitu berdarah. Sebab berak keluar darah. Tak nak kan? Wah, ngeri kan? Ataupun takut kesan jangka masa panjang kepada kanser usus. Awak nak? Nanti perut awak ditebuk. Dia tak boleh makan daripada mulut secara biasa. Awak kena makan secara tebuk. Dah nampak kan kalau pergi hospital kan? Dia tebuk, dia maksudnya masukkan makanan tu melalui tiub makanan. Sedikit je. Okey, seterusnya sebelum... Okey, kenapa kena ambil makanan seimbang? Cukup nasi banyak mana, air banyak mana, buah banyak mana. Sebab ni adalah semua kepada masalah kesihatan. Kalau ambil gizi tak seimbang. Gizi ni macam nutrien. Kalau tak cukup, apa yang berlaku? Contoh, saya turun sikit. Okey, tekanan darah tinggi saya kata tadi kan. Kalau darah tinggi, dia kena berjaga-jaga tau. Sebab tu kalau pergi ke hospital, klinik, dia akan pertama kali dia akan cek darah dulu. Kenapa? Saya pernah cerita kat awal kelas kan. Kalau darah tinggi melampau, termasuk nak cucuk vaksin pun. Kalau darah tinggi melampau, dia tak akan galakkan masa tu. Sebab dia boleh menyumbang kepada, saya pernah katakan, darah terlalu tinggi, dia boleh kepada pembuluh darah kita pecah dan akan meninggal tiba-tiba. Dan dulu juga ada isu saya katakan, masa apa kaitan masa nak cabut gigi dengan cek darah. Sebab doktor biasa kadang-kadang tak buat tau. Tapi yang saya tahu, kalau hospital tentera, Abang Ipah pernah cakap, dia akan cek dulu darah. Sebab ada kaitan tau. Dulu kes kematian sebab masa cabut gigi. Sebab darah dia tiba-tiba naik. Itu sebab mungkin tak stabil ke gula darah ke semua kan. Dia boleh menyumbang kepada kematian tiba-tiba. Kenapa kita perlu mengawal tekanan darah yang normal. Dengan juga sedikit kaitan, kalau terlalu stres, pening lah kalau orang PKP ni betul. Macam-macam masalah, awak tak kawal stres awak tu, dia boleh menyumbang kepada darah tinggi, takut tiba-tiba pecah ke apa kan. Takut tiba-tiba awak kena serang stroke ke ataupun masalah jantung. Okey, seterusnya, kenapa kena ambil, tak perlu pun sebenarnya kalau umur awak. Tapi kenapa bila makin umur banyak, badan kita tak boleh proses macam biasa tau. Kita perlukan makanan tambahan macam supplement lah nak ceritakan. Kenapa? Ada pentingnya juga dan ada kekurangannya juga. Tapi masalahnya bila dah ambil suplemen, awak akan yakin, oh aku dah sihat, aku tak perlu bersenam. Itu salah. Kenapa? Bila ambil suplemen pun kena bersenam, kena minum air putih yang cukup. Sebab dia, kalau awak belajar sistem pencernaan, tapi dia boleh nanti seterusnya, dia akan boleh merebak kepada masalah sekejap. Masalah buah pinggang. Macam mana buah pinggang tu proses, buah pinggang proses air kencing tu, supaya keluar sebagai air kencing yang bersih. Bukan air kencing yang kotor atau berdarah. Okey, seterusnya macam mana kita perlu mulakan untuk diri saya juga untuk makan makanan yang sihat dan cukup nutrien yang seimbang. Okey, saya rasa itu sahaja untuk hari ini ulang kaji tajuk Manusia Sains tahun 3. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.